Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi atmimil khair. Pertama sekali kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada pagi ini saya bersiaran di dua live, di dua page pada pagi ini. Pertama sekali bersama dengan Surau Radul Talibin di Menara Zakat Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dan yang kedua bersama dengan audio kuliah. Saya ucap terima kasih kepada yang mengikuti. InsyaAllah pada pagi ini tazkirah ringkas ataupun tazkirah santai. Kita akan bincang-bincangkan sedikit untuk kita ceria-ceriakan pagi ini. Kalau siapa yang boleh nak ikuti, boleh ikuti kita punya live melalui audio kuliah pada pagi ini. Di yang pertama, yang kedua boleh juga untuk ikuti di page Surau Radul Barakah Lembaga Zakat Negeri Kedah. Saya live hari ini di dua-dua page. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Kita seringkas je tenang-tenang ataupun kita santai-santai pada pagi ni waktu duha macam ni. Mudah-mudahan orang kata panggil sedikit perkongsian, sedikit orang kata panggil perkongsian ataupun perbincangan yang ringkas ini akan memberikan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Okey, tuan-puan yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar semua? Saya mulakan dengan tanya khabar dulu. Macam mana hari ini, hari yang baru, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan keceriaan kepada kehidupan kita, diberikan keberkatan dalam hidup, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan hari kita pagi tadi dengan kita bangkit pagi, kita baca doa. Kita bangkit pagi tadi dengan kita mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Juga jangan lupa kita memperbanyakkan senyum untuk mengambil aura-aura positif dalam kehidupan kita. Banyakkan senyum. Kita mulakan dengan memberi salam kepada pasangan hidup kita, memberi salam kepada anak isteri kita dan sebagainya, untuk kita menyampaikan doa yang baik. Assalamualaikum merupakan kata-kata yang baik ataupun doa yang baik yang kita sampaikan. Okey, tuan-puan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita punya perbincangan kita ringkas pada pagi ini dalam kuliah duha ataupun tazkirah duha lah kita katakan. Tajuk yang diberikan ataupun yang akan kita bincangkan hari ini adalah minda usahawan. Minda usahawan. Sebagaimana yang kita maklum bersama, kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam beberapa ayat berkaitan dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang berbentuk ketakwaan ini perlu untuk, ataupun Allah Ta'ala sebut dalam perumpamaan, menggunakan perumpamaan ataupun analogi sebagai seorang usahawan. Sebagai contoh, kita boleh tengok dalam surah As-Saff ayat ke-10. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maksudnya, wahai orang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan, hal adullukum ala tijaratin, aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut contohnya, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata fama rabihat tijaratuhum, tidak berjayalah ataupun tidak untunglah perniagaan mereka, wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu tidak mendapat hidayah daripada Allah. Dalam surah ayat yang lain Al-Baqarah, ayat surah Al-Baqarah ayat 245, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberi hutang ataupun berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hutang yang baik. Maknanya itu juga konsep minda usahawan. Kemudian dalam ayat Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 27, Allah Taala berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang menjual dirinya untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu beberapa ayat, beberapa contoh ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah Taala sebutkan tentang kita punya kehidupan kita,
amalan yang kita lakukan Allah Ta'ala kaitkan dengan perniagaan. Di sini yang saya nak bincangkan dengan tuan-puan di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam beberapa tempat dan beberapa ayat yang kita baca tadi, membuat analogi, membuat satu kinayah, membuat satu perumpamaan. Amalan yang kita lakukan dikaitkan dengan perniagaan. Macam ayat pertama surah As-Saff tadi, Allah Ta'ala kata, mahukah kamu aku tunjukkan perniagaan yang akan menyelamatkan. Mana perniagaan? Dalam ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebut tentang orang yang tidak akan berjaya ataupun tidak untung dalam perniagaan mereka. Dalam ayat yang ketiga, kita bincang bagaimana Allah Ta'ala sebut tentang orang yang berhutang, maknanya mengambil hutang, dan berhutang itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahawasanya kita dalam melakukan amalan. Ini kita nak tengok bagaimana Allah Ta'ala nak mengajarkan kepada kita, kita dalam melakukan amalan soleh, kita dalam melakukan amalan kebaikan, kita berusaha untuk meletakkan mentaliti kita, minda kita umpama seorang usahawan. Beramal menggunakan minda seorang usahawan. Apa maksud dia? Maksud dia, kita cuba untuk dalam buat baik, buat takwa, buat amalan soleh, buat amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita cuba menjadikan diri kita macam seorang usahawan. Minda kita menjadi seumpama seorang usahawan. Macam mana keadaan seorang usahawan? Kita tengok. Seorang usahawan biasanya seorang ahli perniagaan, mungkin tuan-puan yang sedang mengikuti live kita pada pagi ini, saya ucap terima kasih dulu. Mungkin siapa yang mengikuti pada pagi ini, mungkin ramai di kalangan kita yang merupakan usahawan, orang yang berniaga. Bahasa mudahnya, usahawan ni orang berniaga. Orang yang berniaga ni, apa dia punya minda dia? Antara minda powerful yang ada pada seorang usahawan adalah dia akan memaksimalkan keuntungan. Orang yang berniaga ni, antara minda yang dia ada, dia akan cuba mencari keuntungan. Apa saja ruang yang boleh mendapat keuntungan, jenis perniagaan, tempat berniaga, strategi perniagaan dan sebagainya, dia akan cuba untuk memaksimalkan keuntungan. Itu seorang ahli perniagaan. Maka dalam amalan soleh yang kita buat, cuba untuk kita jadi macam orang berniaga. Maknanya otak kita cuba untuk menjadi orang yang cuba mencari yang terbaik dari segi keuntungan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, kita cuba tengok amalan-amalan kita harian ni, apa benda yang akan boleh mendapatkan pahala, kita akan buat. Kalau boleh jenis gandaan pahala lagi banyak buat. Contoh. Ini contoh basic yang mungkin semua kita faham dan kita maklum. Solat contohnya, Semayang berseorangan, sah tak semayang? Contoh sekali kita nak semayang Zuhur. Semayang berseorangan sah tak? Sah tak? Jawapannya sah lah. Tapi pahala orang semayang berseorangan banding dengan satu lagi, iaitu semayang juga. Semayang Zuhur juga. Tapi dia semayang berjamaah. Maknanya orang yang minda usahawan, dia nak semayang seorang-seorang ke nak semayang berjamaah? Tentulah nak semayang jemaah. Sebab apa? Semayang jemaah Nabi sebut, salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Nabi kata, orang yang semayang berjemaah pahalanya 27 kali ganda. Maknanya orang yang ada minda usahawan, orang yang ada minda macam ahli perniagaan, dia akan memaksimalkan keuntungan. Dalam konteks solat contohnya, dalam konteks semayang tadi, semayang Zuhur kita buat contoh. Satgi nak semayang Zuhur, kita nak semayang Zuhur. Dia fikir, kalau dia semayang seorang-seorang, sah semayang dia. Tapi satu je pahala dia. Tapi kalau dia solat berjemaah, dia akan dapat 27 kali ganda. Maka orang yang berminda usahawan, dia akan solat berjemaah. Satu. Kemudian dia nak pi lagi apa dia? Dia nak solat berjemaah. Satu. Kemudian jemaah tu pula dia fikir, aku nak jemaah di mana? Jemaah dengan kawan-kawan di pejabat ke? Kawan nak semayang berjemaah di rumah ke? Ataupun aku nak berjemaah di masjid. Tengok. Dia mula fikir nak berjemaah di masjid. Dia cuba fikir, pejabat dia ataupun rumah dia dekat dengan masjid. Mana dia boleh pergi masjid. Memungkinkan dia pergi. Dia cerita kata ada kemampuan lah untuk pergi. Mana dia boleh pergi ke masjid.
Maka daripada solat berjemaah di luar masjid ataupun bukan di masjid dengan solat berjemaah di masjid, orang yang berminda usahawan dia nak pilih yang mana? Dia nak pilih solat berjemaah di masjid. Pasal apa? Sebab di masjid pertama dah lah dapat solat berjemaah. Tambah lagi dengan apa? Dapat solat secara solat di masjid, dapat beriktikaf, dapat pahala iktikaf pula kat atas. Mana tambah lagi. Mana dia untung lagi tu, untung. Mana dia kira untung ni. Aku semayang satu solat fardu. Pertama solat Zuhur, contoh lagi solat Zuhur. Kemudian solat tu berjemaah pula, cantik dah. Cun dah. Tambah lagi minda usahawan, dia nak bagi untung lagi apa dia? Dia pergi solat di masjid sebab masjid dapat pahala iktikaf. Okey. Kemudian pula lepas solat pula dia nak buat apa? Dia tambah dengan wirid. Pasal apa? Wirid itu akan menambahkan lagi pahala dia. Tambah lagi dengan solat sunat. Ini dinamakan minda usahawan. Maknanya orang yang berminda usahawan ni, maknanya orang yang akan berusaha sedaya upaya mencari keuntungan. Maka kita dalam melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan ketaatan, kita kena letakkan minda kita macam seorang usahawan. Maknanya mencari ruang-ruang untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kata orang berniaga, dia untung dalam bentuk ni lah, bentuk duit kupang lah. Tapi dalam bentuk amalan dan ibadat, keuntungan dalam bentuk pahala. Mana sebanyak mana ruang yang boleh dia dapatkan pahala, dia akan buat. Mana lagi banyak pahala yang dia boleh raih, dia akan cari. Ruang mana yang boleh menggandakan pahala, dia akan lakukan. Itu yang dimaksudkan dengan minda usahawan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berminda usahawan, dia tak mau rugi. Dia kalau boleh tak mau rugi, mana ada orang berniaga nak rugi. Dia meminimalkan kerugian. Kalau boleh dia cuba elakkan. Tapi kalau dah tak berupaya, dia cuba juga untuk, kalau terpaksa rugi pun jangan besar sangat ruginya. Macam tu juga minda usahawan dalam amalan, dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam dalam amalan soleh kita. Kita cuba kurangkan sudut-sudut yang rugi tu. Makna macam tadilah, macam buat ibadat. Kita cuba kalau semayang seorang-seorang rugi, walaupun dia dapat pahala tapi rugi. Semayang lambat kan rugi. Di akhir waktu rugi. Maka dia semayang di awal waktu. Maknanya dia cuba untuk tak meminimalkan kerugian. Kalau dia semayang contoh dah terlambat sekalipun. Okey, ni nak meminimalkan kerugian. Terlambat sekalipun. Dah terlambat dah. Kira nak buat macam mana, sibuk sangat, tak sempat solat berjemaah di masjid tadi. Lepas tu dia tinggal seorang-seorang. Dia nak semayang Zuhur. Dah dia terlambat. Macam mana? Dia dah terpaksa menanggung kerugian sebab tak sempat solat berjemaah. Dia terpaksa menanggung kerugian sebab dia dia tak sempat pergi masjid. Tapi nak meminimalkan kerugian, dia buat macam mana? Dia cari orang yang belum solat lagi untuk ajak berjemaah. Tu contoh. Dia nak meminimalkan kerugian ni. Dah rugi dah, tak dapat sembahyang berjemaah tadi kat masjid. Dah terlepas macam dia kalut apa tak dan. Dia pergi balik. Contoh urusan luar, dia balik-balik. Dah habis. Orang dah habis. Masjid dah selesai. Tak sempat. Okey. Dia cari orang untuk solat berjemaah. Yalah, mungkin dari ramai-ramai tu ada lagi tak sembahyang. Dia tanya lah. Siapa tak sembahyang lagi, jom kita pergi sembahyang. Mana dia cuba untuk meminimalkan kerugian. Mana dia tak sempat solat berjemaah di masjid. Tak sempat solat berjemaah dengan jumlah yang ramai. Paling tidak dia tak mau rugi terus. Dia nak pastikan ada ruang-ruang yang dia akan dapat juga. Maka dia cari orang yang belum solat lagi untuk dia ajak solat berjemaah. Nampak? Dia mungkin boleh ambil waktu untuk berzikir lebih sikit. Kan? Dia berzikir. Contohnya kalau waktu kerja mungkin tak boleh nak berzikir. Tapi sambil dia buat kerja. Duduk di meja dia boleh buat kerja. Boleh buat kerja sambil berzikir. Saya teringat ada satu orang. Tok Guru lah saya kenal lah. Ni sikit cerita berkenaan suatu orang Tok Guru. Dia ni satu orang yang istiqamah. Kata panggil untuk solat ataupun datang ke masjid di awal waktu pada hari Jumaat. Kan? Kalau siapa baca dalam kitab Allahumma salli ala Bidayatul Hidayah, Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ada cerita tentang kelebihan orang yang datang awal hari Jumaat. Orang datang awal dapat pahala. Siapa yang datang awal, paling awal dapat umpama badanah. Umpama badanah dalam surah hadis dia menyebutkan dapat pahala macam menyembelih seekor unta. Kemudian mai lewat sikit dia jadi lembu dan sebagainya. Ada satu orang Tok Guru ni yang saya kenal lah. Saya kenal di kampung tu. Kami minta maaf lah tuan-puan yang berada di luar utara dan juga di luar negeri-negeri yang bercuti waktu hari Johor, hari Jumaat. Ada negeri macam yang kami di Kedah, di Johor, kita cuti hari Jumaat.
Orang yang tak bercuti hari Jumaat, dia tak dapatlah peluang ni. Waktu kalau melainkan hari yang dia bercuti pada hari Jumaat. Mungkin sekali-sekala dapat cuti hari Jumaat, buatlah. Tapi orang yang cuti hari Jumaat, macam kami di Kedah, cuba usahakan untuk datang awal. Macam Tok Guru ni, seorang Tok Guru saya kenal ni, dia ni orang yang cuba istiqamah untuk datang setiap hari Jumaat. Dia duduk di Kedah. Hari Jumaat dia akan datang awal untuk berada di masjid. Dia cuba. Tapi biasalah kita manusia, kadang-kadang ada hari kita tak sempat. Ada hari kita sibuk, ada hari kita mungkin ada kekalutan, ada hari mungkin kita ada urusan, ada hari mungkin kita ada, orang kata ada kekangan. Kita mungkin tak sempat nak pergi awal. Mungkin tak sempat nak hadir awal di masjid. Maka Tok Guru ni, apa yang dia buat ni, seorang Tok Guru yang saya kenal ni, dia kalau kata hari yang dia terlambat pergi masjid hari Jumaat, dia buat apa? Lepas sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat, dia lewat sikit balik, dia iktikaf lama sikit. Dia baca Quran, dia orang kata dia tambah dengan zikir, dia ganti balik. Dia ganti balik. Ini yang dikatakan minda usahawan. Maknanya dia meminimalkan kerugian. Dia terpaksa lah nak buat macam mana, rugilah. Dia terpaksa rugi sebab dia dah tak dapat nak hadir awal. Tapi setidak-tidaknya dia tidaklah sampai biarkan benda itu berlalu begitu sahaja. Berlalu begitu sahaja. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya nak kongsi tiga cara dia minda usahawan. Yang ketiga ni yang paling penting sebenarnya. Apa dia? Seorang usahawan, minda dia macam mana? Dia akan menyusun strategi. Mana ada orang berniaga main lempak buang lagu tu lah. Dia bukan yang angkat barang pergi berniaga, tak. Dia susun. Maknanya susun apa benda yang dia nak niagakan. Apa dia punya tempat mana, banyak mana, macam mana keadaan di situ, macam mana mentaliti ataupun pemikiran penerimaan penduduk setempat dan sebagainya. Maknanya dia akan buat kajian, dia akan susun strategi. Dan lepas dia susun strategi, dia akan ada postmortem. Orang berniaga ni ada postmortem, maknanya setelah dia berniaga beberapa tempoh, dia akan buat kajian balik, nilai semula apa yang dia buat tu adakah orang kata menghasilkan keuntungan ataupun tidak, baik atau tidak, bagus atau tidak, istilahnya wajar ataupun tidak. Mana dia akan buat kajian tu orang berniaga. Okey. Dalam beribadat pun kita kena buat benda yang sama, tuan-tuan. Kena buat benda sama. Apa dia? Kena ada strategi. Maknanya kita kena susun dah. Hari ni nak buat apa? Sehari nak sembahyang duha di mana? Hari nak sedekah banyak mana? Nak tolong orang macam mana? Nak ucap kataan yang baik apa? Susun. Kalau Imam Al-Ghazali dia sebut dalam kitab dia, ada kita punya istilahnya jadual harian, apa yang kita nak buat, zikir apa yang nak baca, maksurat ke, zikir tertentu ke, hizib ke, apa saja terpulang lah. Maknanya setiap orang kita ada strategi kita. Sagi agak-agak pukul apa nak buat tu, sagi nak bantu orang di mana, siapa yang kita nak tolong, berapa duit kita nak pergi bagi, kena ada strategi. Kalau boleh buat sampai ke tahap perancangan sebagai tahap tu. Yang wajib kita buat, yang sunat kita tambahkan. Tak kira lah dalam bentuk sama ada hablum minallah ataupun hablum minan nas. Dua-dua kita lakukan. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kita cuba untuk susun strategi kita ataupun susun waktu dan sebagainya, buat timetable dan sebagainya. Juga hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Ada disebutkan contoh, ada riwayat menyatakan Sayyidina, tak silap saya Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kalau tak silap lah, kalau salah tolong betulkan. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dikatakan pernah satu ketika dia selalu ke pasar. Waktu dia dah lanjut umurnya, dia selalu pergi pasar lah. Kalau hari ni kita kata pergi pasar tani ke, kita pergi market ke, dia pergi bukan beli apa pun. Dia tidak beli apa-apa. Dia hanya pergi, kemudian dia patah balik. Dia patah balik. Orang pun heran, tanya, pasal apa tuan? Tuan duk pergi tiap-tiap hari, mari, kadang ada pasar, dia datang kan. Buat apa tak beli barang pun? Dia kata, aku pergi ni untuk mengucapkan salam. Jumpa orang bagi salam, Assalamualaikum. Jumpa orang nak bagi salam, Assalamualaikum. Maknanya itu antara strategi yang dia buat. Maknanya dia tak ada banyak benda. Waktu tu kebetulan hari tu tak ada kerja apa, tak ada kekalutan apa. Dia gunakan waktu yang ada dengan susun dan strategi untuk dapatkan pahala apa, bagi salam ke orang. Ya, bagi salam. Kalau boleh, jumpa orang untuk sekadar nak senyum. Cari nak senyum je. Benda tu benda yang baik. Kita janganlah memperlekeh, bagi salam je. Jangan. Bagi salam itu pahala yang besar.
satu amalan yang bagus. Nabi sebut la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi kata jangan engkau memperkecil perkara-perkara baik walaupun sekadar berjumpa dengan saudaramu dalam muka yang manis. Maknanya tuan-puan, kita cuba untuk buat baik. Macam tadi strategi, kita menyusun strategi apa benda yang kita nak kena buat, bila nak kena buat, jenis mana yang nak kena buat. Kena ada dah dia punya target. Ni macam hujung bulan ni. Kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Ini berapa Zulqa'dah dah ini? Ini dah hujung Zulqa'dah, dah 23 Zulqa'dah dah ini. Ini dah 23 Zulqa'dah. Kita yang berada di 23 Zulqa'dah, saya nak tanya tuan-puan dengan penuh keikhlasan, ada tak perancangan kita untuk buat ibadat korban? Kita kena ada perancangan. Ibadat korban cuba usaha untuk laksanakan. Kenapa? Dia merupakan salah satu daripada perkara yang digalakkan dalam agama. Antara perkara yang digalakkan dalam agama. Dalam mazhab Syafi'i, ibadat korban ini adalah sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Adapun mazhab Hanafi, dia mengatakan wajib bagi satu keluarga paling kurang satu bahagian ataupun satu ekor kambing. Menunjukkan bahawasanya ibadat korban ni satu benda yang sangat penting. Okey, ringkas maksud kita ada perancangan. Okey, aku nak buat ibadat korban. Yalah, ni saya pesanlah kepada diri saya dan semualah, maknanya kalau ada ke lapangan, yalah saya faham dalam keadaan PKP ni ramai yang agak terjejas. Tapi cuba kalau ada lebihan, maknanya kita kurangkan perbelanjaan kita di sudut yang lain. Kalau kata tidak, maknanya ada lagi kita punya lebihan, yang mana lebihan itu kadang-kadang kita guna dalam perkara-perkara yang dalam maqasid syariah dia kata tahsiniyah, perkara-perkara tambahan, perkara-perkara yang sekadar untuk bersedap-sedap je kan. Maknanya kita kurangkan di situ, kita gunakan bahagian itu untuk kita buat korban. Maknanya itu perlukan perancangan. Bahkan saya pernah sebut, kalau kawan-kawan di Kedah yang saya pernah buat kuliah dan sebagainya, kadang-kadang kita sebut tentang perancangan korban ini kalau boleh dibuat seawal bila? Seawal Muharram. Maknanya awal Muharram, lepas habis Zulhijjah, masuk Muharram, daripada awal tahun, setiap tahun hijrah, kita telah mula merancang untuk melaksanakan ibadat korban pada hujung tahun nanti, pada bulan Zulhijjah. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita adanya sedikit tabungan yang khusus untuk ibadat korban, sekurang-kurangnya untuk keluarga kita. Maknanya itu perancangan, itu strategi. Maknanya ini yang benda yang kita sebutkan bahawasanya minda usahawan. Maknanya kita rangkumkan bahawasanya di sini bagaimana dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala sering kaitkan amalan ini, sering kaitkan perkara yang kita buat dengan perniagaan. Tadi kita baca surah As-Saff, Allah tersebut perkataan tijarah. Dalam ayat yang lain Allah tersebut tentang al-qard, Allah Taala sebut tentang yashri nafsahu, yang menjual dirinya. Mana perkataan jual beli, perkataan hutang itu satu mainan bagi orang yang berniaga. Yang mana ayat-ayat yang Allah Taala sebut itu mengaitkan dengan amalan-amalan. Maka kita yang apa benda yang boleh kita faham secara tersiratnya, min babil isyarah, dalam usul fiqh dinamakan isyarah. Secara isyaratnya kita faham bahawasanya satu minda seumpama seorang usahawan boleh kita bina dalam diri kita dalam konteks melakukan ibadah ataupun kebaikan ini. Maknanya macam mana seorang usahawan yang akan memaksimalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan keuntungan, itu juga kita akan maksimalkan dalam perkara-perkara ibadat untuk mendapatkan pahala. Macam mana orang yang berminda usahawan, dia cuba meminimalkan kerugian dalam perniagaannya, maka dalam ibadat pun, dalam kebaikan yang kita buat pun, kita akan meminimalkan kerugian. Macam saya sebut tadi, maknanya kalau terpaksa rugi pun, jangan sampai rugi semua. Jangan sampai rugi semua. Kita cuba agak cari jalan untuk kita dapatkan pahala. Dan yang ketiga kita buat contoh tadi adalah bagaimana strategi. Orang yang berminda usahawan dalam perniagaan, dia akan susun strategi apa benda nak buat, bila nak buat dan sebagainya. Sama juga orang yang berminda usahawan, dia akan usaha untuk menyusun strategi dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Mana itu adalah antara contoh yang boleh kita laksanakan. Kita cuba nak mindset dia sebenarnya. Mindset kita menjadi seorang yang nakkan kebaikan, berminda yang baik, berminda yang mahukan keuntungan dan kejayaan. Kerana kita tahu bahawasanya hanya dengan memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memungkinkan kita semakin hampir mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu bahawasanya ada hadis Nabi sebut, ala inna sila'atallahi ghaliyah, ala inna sila'atallahi al-jannah. Ingat Allah Taala, Nabi kata barang dagangan Allah Taala itu amat mahal, dan apa yang Allah dagangkan, apa yang Allah Taala jualkan kepada kita itu
adalah berkaitan dengan adalah yang dinamakan syurga. Syurga ni mahal, kita nak kena beli dia. Nak kena beli, dan nak beli dia tu tentulah dengan amalan soleh, nak beli dia tentulah dengan kebaikan, ketakwaan yang kita lakukan. Okey, marilah sama-sama untuk kita menjadi seorang yang berminda usahawan dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi macam orang berniaga, belajar. Cuba perhati, saya duduk perhati orang berniaga ni, hebat depa. Depa usaha, depa pulun pagi petang siang malam. Bahkan mereka masuk berbagai kursus, mereka cuba mencari ruang yang ada, tak kira siang malam, berusaha untuk mendapatkan kekayaan ataupun mendapatkan kejayaan dalam perniagaan dia. Maka minda ataupun cara dan corak itu, kalau kita apply dalam kehidupan beribadat kita, dalam kehidupan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, perkara minda yang sama. Saya bukan suruh berniagakan ibadat, tapi minda ni sebut minda, mana cara berfikir seperti mana seorang usahawan, iaitu dengan kita cuba memaksimalkan amalan kita, mencari ruang-ruang untuk mendapatkan pahala lagi banyak. Kan? Contohlah, saya bagi contoh ni selalu duk berlaku kat ni. Ada orang selalu tanya kan, ni mari musim Zulhijjah ni, orang buat korban, boleh tak kita selit sama untuk buat akikah? Kan? Kita selit untuk buat akikah. Ya, hukumnya harus, tak ada masalah dari segi hukum, harus. Itu semua kita tahu. Orang yang buat korban dalam seekor lembu contohnya, ada satu bahagian, dua bahagian, ada orang nak buat akikah, silakan, tak ada masalah. Dan boleh tak buat? Boleh. Kan? Tapi orang yang berminda usahawan dalam melakukan kebaikan, usahawan dalam melakukan ketaatan, bila mari musim korban, dia nak buat akikah ke dia nak buat korban? Orang yang berminda usahawan, maksudnya berminda usahawan dalam ketaatan dan kebaikan, bila mari musim bulan Zulhijjah ni, bila mari hari raya haji nanti, hari raya dan 3 hari tasyrik nanti, dia nak buat korban ke nak buat akikah? Ni cerita orang mampu ni, orang mampu. Orang mampu, maknanya dia mampu, ada kemampuan untuk buat korban, dia ada kemampuan. Yalah, dia juga ada strategi ataupun dia ada kemampuan juga dalam masa yang akan datang untuk dia buat akikah. Dia akan buat apa? Buat akikah ke buat korban? Tentulah dia buat korban. Sebab apa? Sebab dia tahu, satu, ibadat korban setahun sekali. Waktunya terhad. Dahlah setahun sekali waktu terhad, iaitu 1 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Pahalanya sangat besar. Sunat muakkad. Bahkan kita sebut tadi mazhab Hanafi kata wajib. Tapi maknanya nak menunjukkan betapa besarnya ibadat itu. Betapa besar pentingnya ibadat korban. Maknanya dia dalam masa yang singkat, dalam masa yang terbatas, setahun sekali, 4 hari saja setahun. Ada hadis yang menceritakan tentang kepentingan dan juga keperluan dan juga betapa ditekankan tentang ibadat korban ni. Maka bila sampai waktu musim korban ni, dia akan buat korban. Sebab dia tahu itulah pahala paling besar. Dia tahu itulah pahala yang paling tinggi waktu tu. Amalan terbaik yang Nabi sebut dalam bulan Zulhijjah ataupun waktu hari raya dan 3 hari tasyrik adalah az-zabah, menyembelih korban. Maka dia gunakan waktu yang ada tu untuk sembelih korban. Sembelih korban. Akikah buat bila? Akikah buat kemudian. Dia susul pula waktu lain buat korban, buat akikah. Mana dia cari masa yang lain, dia cari dia, mana ini dia katakan minda usahawan. Ya, saya tak nafi kalau memang dah tak beraya, memang dia susah. Dia memang tak boleh kalau tak buat akikah waktu ni, tak ada waktu lain. Lalu buatlah, bukan salah. Tapi ini sebab minda usahawan. Orang yang ada minda usahawan, dia akan fikir, okey, tak apa, ini masa terbatas, aku ada duit sekarang, ataupun ini aku rancang untuk buat korban pada tahun ni, maka dia buat. Ada mau akikah, dia buatlah nanti lepas ni. Kalau dia mampu buat sekali, buat sekali dua-dua. Mampu buat dua-dua, buat sekali dua. Tak mampu, okey, dia dahulukan yang lebih aula ataupun lebih afdal pada ketika itu. Itu contoh minda usahawan yang boleh kita apply dalam banyak tindakan kita. Maka marilah sama-sama saya menyeru pada diri saya sendiri, bukan pada orang lain lu, pada diri sendiri lu, untuk kita mula membentuk minda usahawan kita dalam kerja buat kita, dalam amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita mengambil semangat daripada Al-Quran yang Allah Taala beberapa ayat mengaitkan amalan-amalan ini dengan perniagaan, dan kita faham daripada perniagaan itu secara isyaratnya satu kaedah ataupun satu pemikiran, satu minda yang ada pada ahli perniagaan ini sangat baik, sangat hebat, sangat luar biasa, sangat powerful. Kita jadikanlah minda seumpama itu dalam kita melakukan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu dululah untuk pagi ini.
dalam kita punya slot. Kalau di page Surau Radatul Talibin, Menara Zakat, Lembaga Zakat Negeri Kedah, slot Ceria Duha. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di audio kuliah yang mengikuti. Ini live pertama saya di audio kuliah. Terima kasih pada pihak penganjur, host yang memberikan ruang kepada saya untuk bersiaran. InsyaAllah ada kesempatan kita cuba cari masa-masa yang lain untuk kita bersiaran lagi, berkongsi secara santai, secara tidaklah terlalu berat sangat, ringan-ringan, secara santai, secara kata apa ni, secara ceria-ceria. InsyaAllah mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Saya ketemu lagi daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa-masa akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.